Masih lagi bersama dengan saya Demi Syai untuk siaran pada hari ini 25 Ogos 2020. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kita, di awal siaran tadi kita ada kongsikan yang mana perbincangan kali ini adalah berkaitan dengan topik kemurungan, yang mana masalah kesihatan mental ni dia pastinya menyumbang kepada beberapa faktor dan juga perkara. Cuma kali ini kita bawakan seorang tetamu yang mengalami masalah kesihatan mental dan kita nak tahu juga apakah cerita di sebalik kejadiannya, dan juga bersama seorang pakar perunding psikiatri Pusat Perubatan yang mana kita terus kenalkan sahaja. Di sebelah saya ni Puan Maria, bukan nama sebenar. Puan Maria bersama dengan kita untuk berkongsi situasinya nanti, dan juga di sebelah sana Profesor Dr. Ramli Musa, pakar perunding psikiatri Pusat Perubatan UIAM. Okey, kita bercerita tentang keadaan yang mana pelbagai faktor lah kan yang boleh disumbang kepada perkara ini. Kalau kita lihat daripada sudut sekarang ini, pasca pandemik yang bakal kita depani, dan juga beberapa faktor lain lagi yang orang anggap kesihatan mental ni hanyalah mungkin sewil ataupun gila, tapi ianya lebih menyeluruh, di mana kemurungan skizofrenia, bipolar yang boleh menyumbang kepada kita katakan sebagai masalah kesihatan mental. Kita mulakan dengan Prof dulu ya, Puan Maria. Prof, mungkin apa yang rakyat Malaysia ni tidak tahu lagi, ataupun tahap cakna rakyat Malaysia ni yang memberi perhatian terhadap masalah kemurungan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bercakap tentang isu kemurungan, sebab isu kemurungan ni suatu yang bagi saya suatu topik yang penting ya. Sebab apa saya katakan penting? Sebab kalau kita tengok dari segi prevalence, penyakit kemurungan ni antara penyakit psikiatri yang agak kerap berlaku di kalangan masyarakat. Kalau saya boleh bagi figure, mungkin dalam 15% masyarakat kita menghadapi masalah kemurungan. Saya melihat alhamdulillah, saya rasa dari segi kesedaran masyarakat semakin meningkat. Ada nampak kesedaran tu ya. Cuma of course kita ada beberapa cabaran jugalah, challenging dari segi aspek untuk mereka datang ke hadapan untuk mendapatkan rawatan dan ini berkait dengan isu stigma masyarakat lah yang masih menebal. Tapi ini perlu usaha berterusan lah daripada kita untuk kita mendidik masyarakat, memberi penerangan, dan of course dari segi aspek suasana sekarang ini iaitu pandemik, kita melihat sekarang ni ada beberapa kajian yang telah kita sedang buat, nak tengok sama ada dari segi aspek anxiety dan juga kemurungan ni meningkat atau tidak. Dan keputusan yang awal memang kita dapat melihatlah insiden kemurungan ni meningkat. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kita tak boleh lari daripada aspek melihat anxiety juga, itu kerisauan dan dari segi isu pandemik ini, anxiety sebenarnya lebih ketara meningkat ya. Sebab kita bawakan seorang yang mengalami situasi sama, tapi ini bukannya disebabkan keadaan pandemik dan sebagainya. Puan Maria sendiri mungkin boleh ceritakan bila sebenarnya apabila Puan Maria tahu yang keadaan itu dialami, yang dikatakan kesihatan mental, di mana kemurungan itu? Okey, sekarang saya berumur 40 tahun. Okey, rasanya dah first time detect, bukan detect macam kita baca kan daripada awal. So rasa tak silap masa remaja. Sejak remaja. Remaja kalau boleh katakan 13-14 tahun. Masa tu dah tahu? Dah rasa. Apa perasaan yang? Perasaan seperti tak belong. Kita tak rasa belong dengan keadaan situasi keluarga, sebab come to my parents, ayah saya seorang convert. My mom a Muslim obviously, tapi as you know, kita pergi sekolah, certain race don't accept kita orang. Lepas tu based on the agama. Lepas tu certain yang orang beragama tak accept kita dengan race dia. I think faham the situasi. So bila macam tu, selalunya saya put show kat diri saya. Saya macam I buat myself strong. Bila saya bincang dengan ahli keluarga lah, maksudnya parents, selalunya diorang macam
way of them macam nothing, tak ada apa-apa. It's normal, remaja. But actually was bukan macam tu. Memang mungkin Prof, angguk itu tanda ada antara pesakit-pesakit yang mengalami situasi yang sama. Apabila bercerita tentang dirinya kepada keluarga, sahabat, anggap tidak ada apa-apa, anggap direka-reka. Itu yang menarik dari segi cerita tadi. Sebenarnya memang kita tahu kemurungan ni suatu yang kadang-kadang mereka ambil masa yang lama untuk datang mendapat rawatan. Sebab persepsi masyarakat kemurungan, sebab dia berbeza dengan kesedihan biasa. Kita hidup kita ni ada kesedihan, ada kegembiraan, orang kata dalam range yang tertentu lah, yang normal lah. Tapi bila kita cakap pasal kemurungan ni adalah satu penyakit. Dan kita lihat sebenarnya dari segi masyarakat Malaysia ni, dia kadang-kadang ambil masa yang terlalu lama, berbulan, kadang-kadang ada yang setahun. Dan macam Puan bercerita tadi tu, kemurungan pun sebenarnya boleh bermula daripada kanak-kanak. Dia bermula daripada kanak-kanak dan bila dewasa keadaan tu semakin teruk. Dan selalunya bila teruk ni dia akan mengganggu kehidupan lah. Kadang-kadang kehidupan ni dia bukan mengganggu kehidupan pengidap itu sendiri, sebenarnya keluarga juga. Keliling juga. Ya, keliling juga. Dan mereka ni hidup dalam keadaan yang sangat misery, sangat miserable, yang tersiksa. Dan perlunya rawatan lah untuk mereka datang come forward dan kita. Okey, Puan Maria, bila kita bercerita tentang macam Puan Maria ada kongsikan yang tadi disebabkan keluarga tak rasa diterima oleh keluarga oleh selepas memeluk Islam lah kan, terutama sekali. Jadi keadaan itu berlanjutan dan bila sebenarnya yang siapakah yang menjadi orang yang Puan Maria rujuk ataupun adakah pernah dapat rawatan dan sebagainya? Okey. Saya berkahwin 2004. Okey. Alright. Masa tu saya mengandung anak pertama, iaitu kembar. Seorang meninggal. So, sebenarnya benda tu lebih dirasai. Lebih dirasai masa anak yang kembar tu seorang meninggal. Yes. Okey. So, meninggal remaja, gugur ke macam mana? tak meninggal. Meninggal masa selepas lahir. Ya. Okey. So that means so sekarang perasaan guilty dah. Untuk kita kan, kita rasa macam bersalah. Dah daripada remaja dah rasa not belong. Then you dah berkahwin, rasanya okay. Now kita rasa somebody. Then suddenly anak kita pula lagi sekali dia macam that's pencetus yang sangat sangat obvious. Okay. Saya syukur sebab saya ada adik yang berada dalam bidang psikiatris. Okey. Maknanya adik banyak membantu juga. Banyak sangat membantu adik-beradik saya. Dan adik Puan Maria juga yang mengatakan Puan Maria ni ada simptom-simptom masalah kesihatan. Yes. Betul. Mungkin Puan Maria berada dalam keadaan golongan yang agak dapat dikesan juga sebab dalam kalangan keluarga ada psychiatry dan sebagainya. Okey, kita ada dapat satu link di mana Profesor ada berkongsi bagaimana ujian terhadap individu itu untuk menjawab beberapa soalan. Kita juga ada kongsikan di FB MHI TV3. Saya sempatlah juga menangkap skrin itu semalam. Mungkin Prof sendiri boleh huraikan berkaitan dengan skala ataupun skala yang saya dah jawab ni. Ada 21 soalan ya, Prof? Ya, betul. Di sini mungkin ini keputusannya. Okey, mungkin Prof normal boleh terangkan. Okey. Mungkin Prof boleh terangkan. Okey. Antara yang dihuraikan daripada itu. Okey, dalam setahun yang lalu saya ada membuat satu website. Di mana idea nak buat website ini sebenarnya berputik daripada hasrat ingin memberi bahan bacaan kepada masyarakat, terutamanya dalam bahasa Melayu lah. Sebab daripada feedback pesakit saya, kebanyakan dia kata dia tak ada bahan bacaan banyak. Jadi saya develop website ini dan alhamdulillah lepas tahun mendapat sambutan yang agak luar biasa lah. Saya pun terkejut sebenarnya. Jumlah visitor sekarang dalam 1.2 juta dan total hits dalam 12 juta itulah. Antara yang menarik kat sini, saya letak di situ perkongsian pesakit saya.
Of course saya letak dia sebagai anonymous lah, tidak menunjukkan nama sebenar dan sebagainya. Adakah soalan-soalan yang kita jawab tu antara soalan yang diajukan juga kepada mereka yang datang, katakan mereka mengalami masalah kesihatan mental kepada pakar psikiatri, itu adalah antara soalan-soalan yang... Ya, betul. So itu satu aspek, iaitu pendidikan masyarakat. Nombor dua, saya letak juga ujian saringan online. Jadi bila masyarakat, dia boleh test sendiri, bila dia jawab 21 soalan tu, dia akan memberi 3 keputusan, iaitu tahap kemurungan, anxiety dan juga stres. Jadi apa yang yang diterpaparkan sini 3 keputusan. Tapi yang normal lah ni. Dia akan bagi tahu sebab di situ ada ruangan stres dan ada juga stres sedikit. Itu normal lah. Maknanya kita kadang-kadang menjawab soalan itu berdasarkan keadaan semasa, situasi semasa. Okey, itu sedikit yang mungkin anda juga boleh lakukan. Pergi saja ke FB Malaysia TV3, ada satu link di mana link itu mungkin anda boleh memeriksa keadaan dengan menjawab beberapa soalan yang boleh membantu kita sama ada kita ni dapat tahu tahap stres dan mungkin kita tak ada tahu, mungkin kita ada simptom tapi dalam tidak sedar, kan? Okey, Puan Maria, sekarang ni keadaannya bagaimana sebenarnya? Sebenarnya Alhamdulillah. Walaupun ada dia sentiasa I think ada di sana. Dia tak boleh ada perkara dia yang tak boleh nak, tapi since ada adik yang mengajar kita kan bagaimana nak hadap ni, and especially kita banyak baca. Obviously saya banyak membaca. Saya go back to study kan. Dan juga family support daripada adik-beradik. Itu yang paling penting, sangat penting, sangat-sangat penting. And since saya pun ada anak 3 orang sekarang, fikirkan tentang more fokus kat sana, and mereka banyak membantu juga. So when kita nak pergi ke downhill sikit, then kita akan come back, kita akan alihkan. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Maria berkongsi. Mungkin ini antara yang boleh juga dilakukan oleh anda kalau fokus tu dialihkan kepada ahli keluarga. Mungkin banyak perkara yang kita lihat lebih besar, kan? Terima kasih Prof bersama dengan kita, Profesor Dr. Ramli Musa, pakar perunding psikiatri Pusat Perubatan UIAM, berkongsi dengan kita. Bila kita cerita tentang masalah kemurungan ni, ianya pastinya terdekat dengan kita bila kita dengar tentang keadaan di media sosial dan sebagainya. Menjadi rakyat yang prihatin adalah salah satu yang boleh kita lakukan bagi mengurangkan kadar potensi mereka ini lebih berada dalam keadaan yang lebih serius. Okey.